Oh, ni kena off. Off. Bismillah, ada tak? Ada? Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Okey, boleh. Kata okey. Okey. Okey, kita pergi kepada bait yang ke Allahumma salli ala Muhammad. Bait yang ke 95 Bacalah Syekh, baca sikit. Lama tak dengar suara. Suara mahal. Lama tak ada. Bait yang ke 95. Tak. Lepas tu. Je. Wajildu maitatin siwa khinziri bar wal kalbi in yudbagh bihi rifin tahar. Ada bait yang ke 95. Ada boleh? Selepas dia. Okey, baca. Wajildu Naam. Naam. Ainiyah. Okey, terakhir. Tiflin. Kullal mahal. Naam. Jadi berkata Syekh, kita menyambung pada bait yang ke 95. Masih lagi pada babun najasah, bab najis. Kata Syekh Ibn Ruslan rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi. Kata beliau, wa dildu maitatin siwa khinziri bar. Antara perkara-perkara yang najis lagi, yang najis adalah jildul maitah, iaitu kulit bangkai. Jadi kulit bangkai hukumnya adalah najis. Afwan, bukan cerita najis ni, dia cerita najis-najis yang suci dengan sendirinya. Sesuatu yang najis yang jadi suci. Yang pertama kita telah cerita dah, al-khamr iza takhallalat, iaitu arak apabila dia takhallalat, arak apabila dia menjadi cuka binafsiha, wa in alat au nuqilat. Wa in alat, sebelum ni kita cerita wa in alat, iaitu apabila dia naik berbuih, au nuqilat, ataupun apabila dia dipindahkan min makan ila makan, bila dipindahkan daripada satu tempat kepada satu tempat. Kemudian yang kedua disebut di sini, kata Syekh Ibn Ruslan, wajildu maitatin siwa khinziri bar wal kalbi in yudbagh bihirri fin tahar. Wajildu maitah, yang kedua adalah kulit bangkai. Kulit bangkai juga sesuatu yang boleh disucikan daripada najis, yang boleh disucikan. Benda najis yang boleh disuci, kulit bangkai. Jadi Nabi sallallahu sebut dalam hadis, dia kata alangkah baiknya kamu ambil akhadtumu, kamu ambil dia bangkai tersebut, fastamta'tum bih, dan kamu ambil munafaat dengan kulit bangkai tersebut. Bila Nabi sallallahu melalui kepada bangkai seekor kambing. Jadi di situ dalam mazhab kita dia kata itu adalah proses daripada suatu najis yang boleh disucikan. Siwa khinziri bar, melainkan khinziri bar,
iaitu khinzir apa? Darat. Wa kharaja bi khinzir bar di sini mana darat lah. Khinzir selain daripada kulit bangkai, khinzir darat. Maka keluar dengan kata khinzir darat, singgih laut, khinzir laut. Khinzir laut suci. Khinzir laut lah yang betul-betul laut lah. Bukan yang berenang laut. Khinzirul bahr. Khinzirul bahr fa innahu tahir. Adapun khinzir laut, hukum dia adalah suci. Kerana dia adalah pada hukum ikan, yajuzu akluh. Hukumnya harus untuk dimakan. Jadi yang najis di sini jildul maitah adalah yang selain daripada khinzir darat. Khinzir laut, masya-Allah. Wa kadza kalbul, demikian juga kalbul bahar. Kalbul bahar juga yang dikatakan jildul maitah sini adalah yang selain daripada khinzir darat dan juga anjing darat. Anjing darat. Kalau anjing laut pun hukum dia adalah suci. Dia fi hukmis samak, tahir. Seperti ikan di atas rupa manusia, hukum dia suci. Baik. Naam. Wal kalb in yudbaq bi hirrifin tahar. Jika sekiranya bila suci ni, kulit bangkai ni bila jadi suci, iaitu apabila ia disamak. Yudbaq, apabila dia samak dengan suatu hirrif, sesuatu hirrif sesuatu yang yuldar fil lisan, sesuatu yang rasa tajam di lidah. Kita panggil tajam lah, panas. Hirrif, apa saja yang sifatnya dia ni tajam di lidah. Seperti al-qaraz, dia kata, iaitu qaraz ni daripada hab, dia satu biji daripada pokok. Jadi biji tadi digosok sampai jadi panas, dan dia mampu untuk nak hilangkan kesan fadalat, lebihan-lebihan yang duduk pada kulit tadi. Ini walaupun ghairu ma'kul lah, kulit maitah ni walaupun daripada min ghairil ma'kul, daripada suatu benda yang tak boleh dimakan, walaupun daripada satu benda yang tidak boleh dimakan, siwa kecuali khinzir darat dan juga anjing darat. Yang ni khalas, dia punya kulit dia adalah najis. Naam, walaupun disamak. Jadi yang jadi suci yudbaq bihirrifin tahar, maka hukum dia suci. Kalau disucikan, disamak, kita panggil samak lah kan, disamak dengan hirrif, dengan sesuatu yang panas tadi, seperti kita kata al-hab, satu biji daripada pokok, ataupun dengan dia kata seperti zarqut tuyur, tahi daripada burung merpati, walaupun datang daripada benda najis. Jadi kalau sifat dia tu boleh panas, kalau macam kita hari ni kita ada klorak, kita ada asid, apa saja yang sifat dia boleh mengubah daripada sifat kulit kepada sifat pakaian. Maksud dia yang boleh mengubah daripada sifat kulit pada sifat pakaian. Jadi di sini tak disyaratkan niat. Bila tak disyaratkan niat, walaupun daripada fi'il kuffar lah. Ada orang kafir yang hari ni dikeluarkan produk daripada kulit-kulit bangkai, kulit-kulit binatang tak boleh dimakan, badak sumbu ke, buaya ke, bewak ke. Jadi kalau daripada sina'atul kuffar, jadi hukum dia haruslah kalau dah bertukar sifat tadi, bertukar sifat daripada sifat kulit kepada sifat bangkai. Jadi sifat kulit ni idza uridat, apabila kita lak, dibentangkan, dia akan berulat, dia membusuk. Tu masih kekal sifat kulit. Adapun sifat pakaian, macam kita konjemah pakaian, dia tak akan membusuk pakaian. Jadi nak ubah daripada sifat kulit kepada sifat pakaian, maka pada ketika itu tahar, hukum dia adalah suci, kata Syekh. Dia syaratnya ubah sifat ke kena pakai hirif kan? Tak, maksudnya kena pakai sesuatu dah. Ada hirif ni kamithal lah, sesuatu benda yang sifat dia yang boleh hilangkan. Faham tak? Yang boleh hilang. Macam kita hari ni kita ada benda yang lebih kuat lah. Orang dulu kena darqut tuyur, ada orang guna kulit buah delima. Kulit buah delima tu, benda-benda yang sifatnya. Hari ni kita ada klorak, kita ada asid yang dia boleh menghilangkan fadalat. Jadi bila berlaku gitu, maka suci zahir dan juga batin. Zahir dan batin ni ada ulama kata zahir tu yang di luar dan yang di dalam, maknanya depan dan belakang lah.
Ada kata zahir itu ni zahir, batin tu isi, dalam isi. Itu pun suci. Atas dua-dua pandangan maknanya semua suci lah apabila dilakukan proses tadi. Naam. Tapi yang suci ni adalah kulit. Di sini dia kata yang suci itu hanyalah kulit. Maksudnya keluar dengan perkataan kulit, bulu. Bulu bangkai tak akan suci, cuma yu'fa an qalih, dimaafkan daripada yang sedikit. Ada sikit, ada kulit-kulit binatang yang kita samak dia, kulit harimau ke, tapi dia dah dipotong bulu dia, tapi ada sikit-sikit bulu, ataupun bangkai lah, bangkai kambing dah dibuang bulu-bulu dia. Sebab yang suci itu hanyalah kulit, bukan bulu, tapi dimaafkan dengan kadar sikit. Naam. Seterusnya kata Syekh rahimahullah subhanahu wa ta'ala, najasatul khinziri mislul kalbi. Najis khinzir ini adalah seperti anjing. Ini maksudnya dalam mazhab Syafi'i dia nak itlakkan bahawa mughallazah itu dinisbahkan juga kepada khinzir. Nampak tak? Sedangkan yang warid nas dalam basuhan 7 kali itu hanya kepada anjing, tidak kepada khinzir. Tapi diitlakkan atas dasar khinzir ni dia afhash, dia aswa hal. Dia melihat bahawa khinzir ni lebih buruk keadaan dia. Jadi dalam mazhab-mazhab lain, bahkan ada Imam Nawawi sebut dalam dinakalkan dalam majmu', dia kata kami ni tidak ada satu dalil yang kuat lah dalam nak meletakkan khinzir itu sebagai mughallazah yang kata kena basuh 7 kali. Dia najis lah. Dia najis seperti dalam mazhab Hanafi, dia najis tapi najis ain. Khinzir ni najis tapi najis macam biasalah. Tak boleh nak dikiaskan khinzir itu kepada basuhan 7 kali ni. Kenapa kena basuh khinzir, kena basuhan 7 kali? Yang tu ada dibahaskan lah. Jadi sebab itu muqabil azhar, kalau kita tengok dalam minhaj kan, jadi dia kata al-azhar khinzir ni dibasuh dengan 7 kali, tapi muqabil azhar yakfi bi ghaslah wahidah. Khinzir ni pun maknanya pandangan dhaif dalam mazhab kita, muqabil azhar basuh sekali je. Mana bila kita sebut kata khinzir, sekali jiuh dia jadi macam sairin najasah, najis-najis yang lain. Dalam yang menentukan dalam immatul mazahibul arba'ah, mazhab Imam Malik yang menyatakan memang khinzir itu suci. Khinzir itu suci terus, mu'tamad dalam mazhab Imam Malik, khinzir itu suci. Dia punya apa saja peluh dia ke apa semuanya suci. Yang haram dimakan khinzir itu hidup suci. Mazhab Imam Malik ni al-khinzir hayy, khinzir yang hidup, selagi dia hidup suci. Yang tak boleh dimakan tu adalah daging dia, itu nas. Dan begitu juga ahlul zahir lah, macam Syekh Daud al-Zahiri, semua menyatakan khinzir itu adalah suci. Jadi maknanya isu ni bukan isu yang qat'i lah, isu khinzir ni. Tak? Maksudnya dalam muqabil azhar dalam mazhab kita pun pandangan yang berlawanan dengan azhar, yang zahir dia kata khinzir juga najis tapi memadai bi ghaslah wahidah, memadai dengan basuhan yang satu. Okey. Anjing juga ulama kata najis lah, mislul kalb. Anjing ada nas. Pun mazhab Imam Malik kata anjing itu ada hukum dia adalah suci. Yang najis itu hanya pada jilatannya. Sebab itu yang nas. Apabila bekas itu dijilat. Jadi najis itu pada mana yang kena basuh 7 kali basuhan? Apabila jilatan. Selain daripada jilatan tak perlu basuh 7 kali. Itu dalam mazhab lain lah, mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i kita anjing ni dikiaskan, sedangkan jilatan dia tu adalah tempat yang paling bersih. Jadi kalau tempat yang paling bersih pun kita akan basuh dengan 7 kali basuhan,
maka apatah lagi yang lain daripada bahagian mulut dia. Dia katakan atyabul makan, tempat yang paling bersih sekali adalah mulut anjing. Tapi itu pun kena basuh dengan 7 kali basuhan, apatah lagi yang lain. Dan dikatakan anjing ni semuanya hukumnya najis adalah mazhab kita, kecuali anjing ashabul kahfi. Kata dalam kitab Kasyifatus Sajad, kecuali anjing ashabul kahfi. Satu-satunya anjing yang suci dia kata anjing ashabul kahfi. Kerana anjing itu nanti anjing yang akan dibawa untuk jadi penghuni syurga. Dia kata itu satu-satunya anjing yang suci. Yang lain semua anjing dihukumkan najis. Dan ulama kata khinzir disunatkan bunuh. Ada pandangan menyatakan hukum membunuh khinzir adalah wajib. Itu kata Ibn Hajar. Ibn Hajar kata pantang nampak khinzir wajib bunuh. Mu'tamad khinzir ni sunat dibunuh, binatang yang sunat dibunuh. Ada pandangan yang kata wajib bunuh khinzir. Ada pun anjing yang akur, ini tidak ada khilaf. Kalbul akur, anjing yang menyakiti orang, anjing yang duduk sakit ke orang. Jadi anjing ini anjing yang sunat dibunuh, kalbul akur. Kategori yang kedua anjing yang dia tak memudaratkan orang, anjing yang orang bela, orang buat jaga kebun, ini haram bunuh. Tak dihukum harus bunuh ataupun sunat bunuh. Yang kedua, anjing yang dia langsung dia tak memudaratkan orang, dia jaga. Anjing ni haram kita sakiti dia, kita bunuh. Yang ketiga, anjing yang la darar wala nafa'. Anjing yang dia tak memudaratkan orang dan dia tak beri manfaat, dia duk main. Ini boleh tak bunuh? Ini khilaf antara Imam Ramli dan juga Ibnu Hajar. Imam Ramli menyatakan anjing yang tidak ada darar ni, yang dia tak memberi mudarat, yang dia tidak beri manfaat, ini kata Imam Ramli, anjing ni juga kita sunat bunuh. Boleh kita bunuh, harus kita bunuh. Pasal dia tak beri manfaat, dia tak beri mudarat. Jadi kita akan bertembung dengan masalah apa? Masalah najis. Dia masuk masjid, dia tak mau mudaratkan dari segi melukakan kita, tapi dia jadi menyusahkan. Jadi kalau pakai pandangan Imam Ramli, harus bunuh. Ibn Hajar kata kalau anjing yang dia tak memberi mudarat, tak beri manfaat, haram bunuh. Dia seperti kategori anjing yang dia ambil manfaat, kerana dia makhluk Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian dia kata najasatul khinzir mislul kalb tughsalu sab'an marrah bitur. Dia basuh dengan 7 kali basuhan biturbi, iaitu dengan tanah yang suci. Nampak? Tanah yang suci. Jadi dalam Mughni ada sebut, dia kata tak boleh bercampur dengan tanah tu, tak boleh bercampur dengan sesuatu cecair yang lain. Boleh tak tanah tu kita nak jadikan sebagai bahan sertu, kita panggil sertu bahasa Melayu dia kata sertu. Boleh tak tanah tu kita nak buat air tanah, tapi tanah tu kita nak campur dengan cecair yang lain. Itu kalau dalam Mughni Syekh Khatib Syarbini dia ada sebut tu dengan jelas. Dia kata tak boleh tanah itu dicampur dengan sesuatu ma'i'. Ma'i' ni kata ulama, apa makna ma'i'? Iaitu benda yang selain daripada air, yang boleh campur dengan air. Maknanya hari ni kan ada sabun apa, dia buat sabun samak. Sabun samak ni atas pandangan mu'tamad lah, maknanya ada tanah tapi telah bercampur dengan benda lain. Atas mu'tamad maknanya tak sah. Tapi kalau ambil pandangan dhaif, pandangan yang kedua lah, pandangan kedua, samak ni dia boleh dengan apa saja. Kalau kita baca ni beberapa aqwal kan, muqabil asah, maknanya dia boleh dengan apa saja benda yang sifatnya boleh menghilangkan, maknanya nak ganti kepada tanah tadi. Tapi mu'tamad dia mesti wajib dengan tanah. Bila ambil pandangan mu'tamad, tanah tu tak boleh bercampur dengan cecair yang selain daripada air.
Kalau bercampur maka tak sah untuk dijadikan sebagai salah satu daripada basuhan yang 7 daripada tanah tersebut. Baik. Okey, lagi. Wa ma siwa dhaini fa fardan yughsalu wa ghaslatainin dub li tuhrin yakmulu. Apa yang selain daripada zain. Zain di sini apa yang selain daripada al-kalbu wal khinzir. Zain di sini kembali kepada dua. Dua apa? Dua ini, iaitu dua anjing dan babi. Apa yang selain daripada anjing dan babi, fa fardan yughsalu. Nampak? Maka sekali saja, fa fardan. Dibasuh dia tu sekali je. Jadi selain daripada najis anjing dan khinzir, yang kena basuh 7 anjing dan khinzir je. Yang lain ni fafar dan yuksadu, kalau sekali basuh tapi hilang dia punya sifat-sifat najis dia, warna, rasa dan bau dia hilang, khalas, hukum dia suci. Cuma Syekh kata apa? Wa ghaslatainin dub li tuhrin yakmulu. Tetapi dia kata 2 kali basuhan undub sunat ke atas kamu membasuh 2 kali basuhan li tuhrin yakmulu, supaya sempurnalah proses penyucian tu. Jadi maknanya kalau ada najis kita bilas sekali je, basuh sekali je, suci dah. Betul? Sekali je. Tapi sunat basuh lagi 2 kali basuhan, orang panggil li takmilit tuhur, untuk nak menyempurnakan kesucian. Mana sunat? Ada benda yang kita basuh, pada sekali basuh bersih dah. Ada. Tapi sunat tambah 2 kali. Cukupkan 5. Cukupkan 5 pula. Cukupkan 3. Cukupkan 3 kali basuhan. Maksudnya disunatkan. Kalau sekiranya sempurna dengan 4, maka tambah 5. Kalau basuh tiba-tiba bersih 6, tambah jadi 7. Sempurnakan dia dengan bilangan ganjil, takmilit tuhur. Walaupun basuhan yang pertama dah suci, sunat tambah lagi 2 kali basuhan. 6. Wa ghaslatin dub mana? Apa matan dah? Oh. Itu dalam sebahagian nasakh. Dalam sebahagian nasakh ditambahkan mana wah tu? Wa ma siwa dhaini fa fardan yughsalu. Okey. Wal haddu wat taslitu fihi. Itu fi ba'd nasakh. Sebahagian nasakh wal haddu wat taslithu fihi al-afdal. Wal hatti ni maksudnya qarsu ainin najasah, maksudnya gosok ain najis tu kita gosok, kita buang dia. Mana kalau ambil wal haddu wat taslithu fihi al-afdal, maksudnya apa tambahan yang sunat bila basuh najis tu. Mana ada orang bila bernajis dia jiruh najis tu tertanggal sendiri, khalas suci. Tapi wal haddu, hal tu ni kita gosok sikit, gosok dia dengan sesuatu. Dan wat tathlithu fihi afdal. Wat tathlith maknanya jadikan 3 kali. Kalau walaupun sekali basuh dah suci, jadikan dia dengan angka yang ganjil. Itu afdal. Wal haddu maksudnya gosok ainun najis, dia gosok dengan sesuatu. Naam. Yakfika, kata Syekh, yakfika jaryul ma. Yakfika jaryul ma. Ma di sini ma lah. Ma dibaca taksir. Yakfika jaryul ma, memadai kamu itu mengalirkan air alal hukmiyah, memadai kamu mengalirkan air sahaja atas najis-najis al-hukmiyah, iaitu najis iaitu la yuhis, yang kita tak dapat rasa dia dengan panca indera kita, sifat-sifat najis. Maknanya dia ghairu mahsus. Najis hukmiyah ni najis yang kita tak dapat lihat, kita tak dapat rasa, dan kita tak dapat bau. Tak dapat lihat warnanya, tidak dapat merasakan kesan-kesannya, dan kita tak dapat bau-baunya. Ini orang panggil najis hukmiyah. Tapi kita yakin najis itu ada situ. Tapi mana najis ni? Itu disebut sebagai najis hukmiyah. Maka najis hukmiyah ni
Kata Syekh, yakfika jarul ma', memadai kita alirkan sekali je air atas najis hukmiyah. Wa an tuzalal ainu fil ainiyah, dan hendaklah dihilangkan ain najis. Ain najis mesti kena hilang, sifat-sifat najis mesti kena hilang. Fil ainiyah, pada najis-najis yang ainiyah. Maknanya ainiyah najis yang yuhassu, maknanya dapat dirasakan ahadu awsafiha, dapat dirasakan sifat-sifat dia, bau, warna dan juga ataupun rasa dia dapat dirasakan. Itu dipanggil najis ainiyah. Jadi kalau untuk najis ainiyah mesti dihilangkan ain najisnya. Nampak? Jadi di sana dalam fiqh dia bahaslah yang tak boleh ada, yang tak langsung tak boleh ada kekal walaupun secara tunggal, apa? Ta'am, rasa. Rasa tak boleh ada. Selagi mana ada rasa najis, maknanya dia dar, dia memudaratkan rasa. Tetapi kalau yang satu lagi tu apa? Warna ataupun bau, kalau dia duduk bersendirian, warna saja yang ada tapi bau tak ada, rasa tak ada, maka pada ketika itu suci. Ada pakaian kena darah, jadi dia basuh, dah tak ada dah. Dah tak ada kesan dah, tinggal lagi hanya ada warna. Jadi ketika itu ma'fu. Begitu juga kalau yang tinggal hanya bau. Warna tak ada dah, tapi bau tu ada lagi. Setelah ada usaha yang gigih, maka jadi hukumnya ma'fu. Yang tak bolehnya kalau berkongsi warna dan bau sekali, itu dar. Ataupun memadai satu sifat saja, iaitu rasa saja yang ada. Itu juga ulama kata dar, memudaratkan. Okey. Basuh najis pakai sabun. Macam mana kita basuh najis pakai sabun ni? Okey ke tak okey? Najis ni kita basuh pakai sabun. Jadi dia tak bau sebab dia ada sabun. Apa perbahasan kita? Ada tak perbahasan? Basuh najis pakai sabun. Boleh kira suci ke tak suci? Yang menutup, masa najis itu tertutup dengan sabun. Dia banyak dalam Fathul Alam ada cerita. Fathul Alam. Dalam Fathul Alam okey, dia kata apa? Lau zalatin najasah bil isti'anati bis sabun, dalam istimad ainin. Istimad ainin. Dia kata jikalau sekiranya najis itu hilang tapi dengan bantuan sabun. Najis itu hilang tapi kita kena sabun lah nak melicingkan dia, nak suruh dia cepat tanggal. Jadi adakah kita kata sebenarnya sabun tu dia menutup kesan-kesan najis? Wa baqiya rihus sabun, yang kekal adalah bau sabun. Sebenarnya kalau tak ada sabun mungkin bau. Contohnya tak. Jadi suci ke tak suci? Maka kata Imam At-Tablawi, dia kata hukumnya adalah suci. Imam Ramli kata tak suci. Tak suci sehingga kamu kena hilangkan kesan-kesan sabun tadi. Jadi satu kerja pula. Maknanya kena pastikan lepas kita dah hilangkan kesan-kesan sabun, kita kena tetes tengok. Sekarang ni kesan sabun dah tak ada dah. Bau sabun tak ada dah. Jadi kena ada usaha nak hilangkan bau sabun pula. Kalau dah bau sabun hilang, sekarang ni hilang dah ain najis tu. Ke situ itu barulah Imam Ramli kata hukum dia adalah suci. Jadi Imam Ramli dia letak, maknanya selagi ada bau sabun tak suci, kata Imam Ramli. Itu dia sebut dalam Isma' Ainin. Dan kita guna sabun, hukumnya wajib kalau itu saja cara yang boleh menghilangkan najis. Ada situasi ulama kata sekarang ni kita nak hilang najis, kalau dah tak guna sabun tak hilang, tapi boleh hilang kalau guna sabun. Jadi apa hukum menggunakan sabun untuk menghilangkan najis? Ulama kata hukumnya pada ketika itu adalah wajib. Kalau waktu je ada pakaian kita lah, waktu je ada pakaian kita, masih terkekal sisa najis pada pakaian,
Jadi yang hanya boleh hilang dengan sabun, maka pada ketika itu penggunaan sabun hukumnya adalah wajib. Naam. Okey. La ilaha illallah. Dalam ni kita tak bahas tentang ni nak. Dia ada tulis ni tak? Antara babun najasah ni ada cerita pasal, ada tak cerita pasal telur binatang. Ada cerita pasal telur binatang tu? Ada. Tak ada eh? Bulu je dia. Apa hukum telur? Telur kata ulama, kata dalam mazhab kita, telur binatang dalam kitab Fathul Alam pun ada sebut, dia kata semua telur binatang ini hukum dia adalah suci walaupun datang daripada ghairu ma'kul, walaupun datang daripada binatang yang tidak boleh dimakan. Telur dia adalah suci dan telur dia boleh dimakan, walaupun daripada ghairul ma'kul. Telur dia, semua telur binatang ni suci lagi. Maknanya telur biawak, telur cicak, maknanya itu semua suci dan boleh dimakan, melainkan ada satu keyakinan kita bahawa telur-telur itu adalah telur yang memudaratkan, telur yang beracun. Pada ketika itu baru ulama kata tak dimakan. Jadi asal telur ni semua suci. Dan telur ni ada dalam kitab Fathul Alam, dia kata telur ni uniknya, binatang yang bertelur, dia kata binatang yang telinga dia jatuh, telinga dia ke bawah saja yang bertelur. Kalau telinga dia terangkat, dia kata itu beranak. Ayam, telinga ayam macam telinga ayam, jatuh ke terangkat? Ayam telinga tak? Telinga penyu macam mana? Dia kata dalam Fathul Alam, dia kata binatang ni kalau kamu nak tengok dia jenis bertelur ke jenis beranak, tengok telinga. Binatang yang dia telinga dia lahu uzunun murtafi', kalau telinga dia ni jenis terangkat, jadi binatang tu jenis binatang yang akan dia beranak. Binatang telur ni dia kata dia ada telinga tapi telinga dia munkhafid, telinga dia jatuh ke bawah. Macam ayam ni tak tahu, tak cek telinga ayam nak, tapi tak terangkat gitulah, tak terangkat. Dia tak tajam ke atas. Macam kucing. Telinga kucing macam mana? Telinga kucing kan gitu. Jadi sebab tu kucing beranak. Kucing tak telur. Lagi? Itu maksud dia tak ada telinga tak? Bukan tak telinga. Semua binatang tak ada telinga. Siapa dia? Apa? Telinga apa? Betul yang bertelur? Telinga sama mata tu. Apa lagi? Binatang yang bertelur apa? Ayam, Itik. cicak, semua tak ada telinga tak? Semua tak ada telinga? Tak, ada kot. Telinga ada. Telinga duduk bawah. Betul. Telinga dia ni duduk bawah. Dia tak mencanak. Dia tak mencanak. Yang mencanak ni insya-Allah beranak. Insya-Allah beranak belaka. Kucing beranak. Jadi macam tak ada telinga tak, spesies-spesies tu macam tak ada telinga. Betul dah tu. Jadi semua telur ni ulama kata hukum dia adalah suci walau datang daripada binatang yang ghairu ma'kul. Semua hukum dia suci, boleh makan. Telur biawak boleh makan, telur. Tapi kita tak test lagi dah. Tak tahu mabuk ke tak mabuk. Kita test. Maknanya kalau besok kalau memang betul tengok makan okey tak, maknanya nasi lemak telur cicak, mungkin lain sikit rasa dia, dan jimat kos banyak jadi semua hukum adalah suci. Baik. Okey, lepas tu mana tadi? Baik, dia kata yakfika wa baulu tiflin ghaira darrin ma akal yakfihi rashun in yusib kullal mahal. Okey, wa bailu tiflin, wa baul yakni kencing. Ini dia mula nak bercerita tentang ada sejenis najis mukhaffafah
dan macam mana cara nak membasuh najis mukhaffafah. Apa najis mukhaffafah? Dia kata wa baulu tiflin, iaitu kencing tifil. Tifil pertama kita kena faham yang jadi mukhaffafah tu hanya kencing, bukan tahi dia, bukan muntah dia. Mesti baul. Yang kedua datang ada tifil. Tifil masuk di sini adalah bayi lelaki yang ghairu haulain, yang belum sampai umur 2 tahun, belum sempurna 2 tahun. Tifil ghaira darrin ma akal, maksudnya di sini terbalik ya. Dia dahulukan maf'ulun bih ni, ma akala ghaira dar, yang dia tak makan selain daripada susu. Dia tak makan. Dar ni maknanya susu, laban. Laban ni pula, laban ni, susu ni yang dikatakan nak ngesahkan ni budak ni air kencing dia itu air kencing yang mukhaffafah. Susu ni ulama kata tak semestinya adalah susu manusia ataupun susu ibunya. Tak. Susu walaupun daripada binatang, yang penting susu tu semata-mata susu lah. Kalau dia ni yang dia tak minum, dia tak makan litaghadhi, yang untuk nak kenyang ni, melainkan susu, walaupun susu binatang, susu lembu yang fresh, susu kambing yang fresh, khalas dia masuk dalam kategori kencing dia yang jadi mukhaffafah, dia masuk. Darri ni makna susu. Yakfihi rasyun in yusib kullal mahal, maka memadailah untuk kita nak basuh untuk air kencing ni. Apa mencukupi dia nak sucikan air kencing ni? Rasyun maknanya hanya direnjiskan, nadhah. Nabi SAW merenjis kepada cucu dia, Umamah binti, cucu dia nama Umamah. Jadi Nabi SAW bila dia kencing, yang kata fabala. Kalau orang baca nahwu salah, dia kata fabala tu Nabi kencing atas budak tu. Dia kata fabala alaih. Siapa yang kencing sekarang? Tapi kalau ikut domain yang paling dekat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang dia kita jemaah, dia kata cucu Umamah tu duduk atas riba Nabi kencing atas dia. Fabala alaih mana fabala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana bukan fabala Rasulullah. Fabala Umamah, fabala hada hafid. Cucu tu yang kencing kat atas ribaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi hijrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi memadai dengan direnjih yusib kullal mahal, jika dia renjis pada tempat yang kena itu kullal mahal, sehingga ya'ummu, dia kata sehingga menyeluruh. Dia tak boleh semata-mata renjis, ya'ummu ataupun yaghlibu. Air yang kita renjis tadi mesti dia memenuhi kawasan yang kena kencing tadi, sehingga hilanglah ain najis, warna, rasa dan juga bau dia. Jadi air kencing budak lelaki kalau dia memang betul-betul minum susu je, dia memang boleh hilang. Dia memang boleh hilang tanpa perlu diperah. Jadi beza dia dengan najis mutawassithah ni, dia tak perlu perah, dia tak perlu kata mungkin cucu air lalu. Kenapa dia renjih sehingga air tu mengalahkan kesan-kesan kencing tadi. Maknanya adalah di situ, tapi dia terkalah dengan air renjisan tadi pada ketika dikira suci. Akhir suci. Ya. Syarat dia mesti yaghlibu. Lepas tu dia kata di sini, kata Syekh kullal mahal, setiap tempat, setiap kawasan tadi mesti direnjih. Okey. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Macam mana? Air najis tak buang. Air najis nak buang? Zahirnya dia Nabi SAW bila tu kencing, Umamah tu kencing, Nabi hanya minta air dan direnjiskan. Tak ada syarat. Kita tak dengar syarat yang kata dia perlu dihilangkan ainun najis dia. Tak ada. Jadi cuma perlu yaghlibu. Dia ada apa?
nadah wa illam yasil ma, walaupun air tak mengalir. Ini beza dengan air, beza dengan najis mutawassithah. Wa illam yasil ma, nadah, kita genjih kerana illah dia sini dikata lima azamal ibtila. Jadi budak lelaki ni bila dia duduk memang dia rajin kencing atas orang, atas ribaan orang, khuffifa fi bauli, maka diringankan pada kencing tersebut. Nampak? Tak ada, kalau ikut di sini, kalau ikut tak ada lagi, tak ada syarat kata. Dalam Fathur Rahman dia kata apa? Macam ni kata? Min betul. Hilangkan najis tu dengan ni dengan genjisan tu. Maknanya bila genjis, syarat dia memang kena hilang sifat-sifat tu. Genjisan, kita genjir maknanya air tu sampai air mengalahkan kesan-kesan najis tadi. Maknanya kalau genjis tu tukar dengan sapu dengan span boleh tak? Span basah. Dia tak apa. Boleh tak? Dia bukan pada najis tu. Dia bukan pada nadah tu. Dia maksudnya boleh basuh dalam, boleh kita sucikan najis mukhaffafah ni tanpa ada aliran air. Asal basuh najis ni mesti jarul ma'. Tapi untuk najis bayi, kencing bayi ni memadai dengan apa? Memadai dengan sesuatu genjisan air tanpa perlu dialirkan air tu tadi. Kesan-kesan najis tu hilang. Baik. Wa ma'ul maghsulin lahu hukmul mahadh illa taghayyurun bihi hinan fasal. Jadi dua bait ni insya-Allah kita simpan tu. Dua bait lagi ni insya-Allah kita simpan. Sebab kita nak cerita tentang al-ghusalah. Ghusalah ni sebenarnya banyak masail. Banyak masail yang kita boleh bincang dalam ghusalah ni. Yang banyak ada orang mengaitkan ghusalah ni dengan konsep mesin basuh. Konsep mesin basuh yang kita duk pakai ni. Jadi ni kita boleh bincang sikit nanti di sesi akan datang. Boleh buat mari bahan masing-masing insya-Allah. Bahan buat kek ke, bahan kita boleh bahas sikit tentang ghusalah. Kalau ada poin-poin nanti kan, kita boleh bincang dengan lebih tuntas lah ghusalah ni. Boleh ke kita nak ilhaqkan hukum al-ghusalah ini pada konsep mesin basuh? Sebab ada orang kaitkan air lebihan ni al-ghusalah yang dikata hukum dia suci. Hukum dia jadi hukum musta'mal tu. Jadi dikata konsep yang diperkenalkan dalam perbahasan ghusalah, maknanya air lebihan daripada basuhan najis, air lebihan daripada basuhan najis, hukum dia suci kalau najis tu tak mengubah. Bila kita basuh najis ditadah. Jadi kalau air bawah ni tak berubah dengan sebab basuhan ni, jadi air di bawah ni boleh dianggap suci. Cuma diletakkan syarat antara warid dengan maurud. Dia beza, ni pergi celup, terus najis. Maknanya ada orang duk bahas beza mesin basuh ni, kita letak baju dan kita ubah air, dengan kita ubah air dulu baru kita letak baju. Dua konsep yang memberi kesan. Dia kiaskan pada isu apa tu? Isu al-ghusalah. Jadi kalau ada nanti ada teks, ada petikan-petikan marji', boleh buat mari ya. Nanti dalam perjumpaan kita insya-Allah berapa bulan? Minggu depan bulan ada. Ada. 30 kan? Tak masuk ya? Jadi kalau ada, kita bahas. Kalau ada siapa ada syarah Yaqut, siapa ada kitab syarah Yaqut? Dalam syarah Yaqut ada sikit perbincangan tentang mesin basuh auto. Kan? Ada orang dikiaskan. Jadi maksudnya bila letak baju yang bernajis, lepas tu buah air, dia pusing tu
Dia pusing tu menunjukkan najis tu najis yang sedikit yang dia tak beri kesan pun pada air ni. Jadi bila dia pusing tu seolah-olah dia pusing di dalam air rusalah. Dia pusing dalam air rusalah, khalas. Walaupun dia kata kita kabur dia bertakung lah. Tapi konsep tu kita tak letak air dulu, tadahan baru letak baju tak. Kita letak baju dan kita masukkan air, dia pusing tu. Dia pusing dalam rusalah. Rusalah, khalas. Suci. Keluar sebagai suci. Itu ada yang dibahaskan seperti itu. Jadi rusalah hukum dia suci. Rusalah. Jadi hukumnya pakaian kita pada ketika itu suci. Nampak? Jadi boleh ke tak boleh kalau kita nak ilhakkan hukum rusalah ni? Rusalah ni insya-Allah kita buat marilah. Buat mari cerita dia. Naam. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita sambung pada bait yang ke-100 insyaAllah. Bait yang ke-100. Okay. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Boleh tutup